بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، صدق الله العظيم. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari, di bulan yang penuh dengan segala kebaikan dan rahmat daripada Allah, bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi hari-hari, yakni malam-malam yang 10. Jumhur para ulama mengatakan bahawa malam 10 itu merujuk kepada hari pertama sehinggalah hari yang ke-10 pada bulan Zulhijjah, yang mana hari-hari ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tertentu yang tidak terdapat pada malam-malam atau pada hari-hari yang lain. Bahkan kata ulama yang diriwayatkan daripada Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahawa malam-malam itu termasuklah siang seluruhnya, bukan sahaja malamnya, tetapi siang harinya juga memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak terdapat pada malam-malam atau pada hari-hari yang lain. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tiada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya memperbanyakkan amal ibadah berbanding 10 hari yang pertama pada malam atau pada hari-hari di awal 10 Zulhijjah ini. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita laksanakan, kerana hari-hari ini memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Kata ulama sebahagiannya 10 ataupun Zulhijjah ini di dalamnya terkandung seluruh ibadah yang dituntut di dalam agama kita. Yang pertama, sembahyang. Memanglah bulan-bulan lain, bulan-bulan ini atau pada hari ini sembahyang sudah tentu. Yang keduanya, puasa. Disunatkan kita mula berpuasa bahkan bermula daripada awal Zulhijjah sehinggalah pada hari yang ke-9-nya. Kemudian ibadah hajinya,
yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, bahkan pada bulan-bulan yang tertentu sahaja. Sebagaimana Allah sebut, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah kita tahu. Mana bukan semua hari, bukan semua bulan kita boleh buat ibadat haji. Dia ada masa dia. Dalam bulan Zulhijjah ini jugalah terkandung satu ibadah yang dituntut oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu ibadat korban. Bermula daripada 10-nya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain, yang kita tak boleh laksanakan pada hari dan bulan-bulan yang lain, melainkan pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sahaja. Lalu kata ulama, dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunat melebihi daripada yang kebiasaannya. Di antaranya yang pertama, zikir. Perbanyakkanlah mengingati Allah dengan zikrullah, sebagaimana yang kita sentiasa duk buat, sebagaimana yang kita selalu duk buat dengan ucapan subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbar. Perbanyakkanlah bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ni kita nak rebut, ambil peluang sementara Allah beri kepada kita kelebihan berada pada awal bulan Zulhijjah ini, sebagaimana yang disebut kepada kita. Yang keduanya, di antara amalan-amalan yang sangat dituntut ialah berpuasa. Amat digalakkan kita berpuasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah bagi mereka yang tidak melaksanakan haji. Lebih-lebih lagi pada tahun ni kita pun tahu bahawasanya jemaah kita tidak dihantar dan tidak diberi keizinan untuk melaksanakan ibadat haji. Kita rebut, ambil peluang ini. Ada yang sudah bermula, ada yang sudah mula berpuasa sejak daripada kemarin dulu. Hari ini kita berada pada 3 Zulhijjah dah. Paling-paling tak ada pun kita ambil 8 dan 9. Habis-habis lekeh pun kita ambil 9 Zulhijjah. Hari Khamis, sehari sebelum daripada kita menyambut Hari Raya Aidul Adha. Besar kelebihannya yang tidak terdapat pada malam atau pada hari-hari yang lain. Hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri secara khususnya kepada kita. Kemudian kata ulama, di antara apa yang dapat kita lakukan ialah amalan-amalan bersedekah. Perbanyakkanlah amalan sedekah kita pada hari-hari 10 yang awal pada bulan Zulhijjah ini. Lebih-lebih lagi hari ini hari Jumaat, kita mari ke masjid untuk salat Jumaat. Berapa minggu dah kita tak bubuh duit dalam tabung masjid kerana kita tak boleh mari ke masjid. Apa kata kalau seandainya minggu ni dan minggu-minggu berikutnya kita bubuh lebih lagi hari ini, sementara kita berada pada awal Zulhijjah, ambil lebih sikit bubuh dalam tabung. Kuatkan semula kutipan-kutipan tabung di masjid. Setelah hampir 3-4 bulan masjid pun tidak ada pendapatan kerana jemaah tak mari sembahyang Jumaat, tidak dibenarkan untuk hadir jemaah dan Jumaat pada bulan-bulan yang sebelum ni. Ini di antara ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, melakukan ibadah bersedekah. Dan di antara ibadat yang paling besar yang dituntut pada kita pada bulan ni ialah melaksanakan ibadat korban. Kita yang merancang untuk melakukan ibadat korban, sunat bermula daripada 1 Zulhijjah baru-baru ni. Kita tidak menanggalkan bulu-bulu di badan, kita tidak memotong kuku dan sebagainya. Ini di antara sunnah yang dituntut kepada kita untuk kita buat, supaya kita mendapat kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat korban bermula daripada 10, 11, 12 dan 13, yang merupakan ibadah tahunan kita, setahun sekali. Kalau kita bercadang nak buat, perbetulkan niat kita buat kerana Allah.
Kalau kita yang masih lagi belum duk cadang nak buat, masih ada ruang dan peluang untuk kita cari. Mungkin ada masjid, surau dan pihak-pihak penganjur yang menganjurkan ibadat korban ni. Rebut ruang dan peluang ni tuan-tuan. Jangan duk tunggu dah nak buat tahun depan, nak buat tahun depan. Tahun depan kita tak tahu lagi je nak jadi lagu mana. Kuman apa nak mai kita pun tak tahu. Serupa Ramadan baru-baru ni lah. Tahun lepas kita kata Ramadan tahun depan aku nak kulun. Tiba-tiba mari Ramadan baru ni, jangan kata nak kulun, nak mari masjid pun tak boleh. Begitulah sementara kerajaan pun beri kebenaran pada kita untuk kita buat ibadat korban. Allah beri ruang pada kita untuk kita buat ibadat korban pada tahun ni. Sama-sama kita ambil dan kita rebut ruang dan peluang untuk kita buat ibadat korban pada tahun ni. Meneruskan gerakan yang telah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sejarah Al-Quran menceritakan kepada kita. Al-Quran sebut, Al-Quran cerita kepada kita bagaimana sejarah pengorbanan yang pernah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kita tahu seorang nabi, seorang manusia yang dikurniakan anak ketika sudah lanjut usianya. Lebih kurang 80 ke 90 tahun. Berdoa kepada Allah puluhan tahun, umur 80 90 baru Allah bagi anak. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah supaya dikurniakan anak yang saleh. Lalu kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri khabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang budak anak yang penyantun, yang baik budi pekertinya. Boleh anak pada usia yang telah tua, umur 80 hampir 90 tahun, baru dapat Nabi Allah Ismail. Dapat pula satu orang anak yang baik akhlak peribadi dia. Bela sampai usia remaja. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak uji Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ni digelar dengan gelaran Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, kekasih juga yang dekat dengan Allah. Allah nak uji Nabi Allah Ibrahim, adakah kasih dan sayangnya kepada anak lebih diutamakan berbanding ketaatannya kepada Allah. Bila sampai usia remaja, usia yang Nabi Ismail boleh bekerja, berusaha bersama-sama dengan Nabi Allah Ibrahim, Allah beri ujian yang besar. Bermula malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi, "Hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih anak kamu Ismail." Esokkan harinya Nabi Ibrahim berfikir, merenung, adakah mimpi ini benar daripada Allah atau mimpi ini daripada syaitan. Batu hari 8 dia panggil hari tarwiyah, kata sebahagian ulama. Hari memikir Nabi Allah Ibrahim akan kebenaran mimpinya. Tidak malam 9 mimpi pula, "Hei Ibrahim, Allah perintah kamu untuk kamu sembelih anak kamu Ismail." Maka hari 9 ketahuilah Nabi Ibrahim mimpi itu adalah benar daripada Allah. Sebab tu kata sebahagian ulama, hari itu dinamakan hari Arafah. Hari Nabi Ibrahim mengetahui akan kebenaran mimpinya. Tidak malam 10 mimpi lagi, "Hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail." Hari 10 itulah hari Nabi Ibrahim bawa Nabi Allah Ismail untuk disempurnakan korban, disempurnakan sembelihannya. Hari 10 dia panggil hari nahar, hari sembelih korban. Bayangkan, nak sembelih anak yang dia selama ni berpuluh tahun berdoa pada Allah supaya diberikan anak, dan Allah beri kepada dia anak, dan anak tu pula anak yang baik, yang penyantun. Kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, yang sangat penyantun sifatnya. Bela sampai usia remaja, tiba-tiba Allah suruh sembelih. Nabi Ibrahim tak ada sikit tergugat dengan perintah daripada Allah. Bila yakin bahawa ini adalah perintah daripada Allah, bawa Nabi Allah Ismail.
Pesan kepada Siti Hajar, pakaikan anak kita ni dengan pakaian yang cantik-cantik, aku nak bawa dia bertamu. Siti Hajar pun tak tanya banyak dah, pakai pakaian, bubuh baju, sikat rambut bagi elok. Nabi Ibrahim ambil tali, ambil pisau, bawa Nabi Ismail menuju ke Mina, tempat sembelihan. Masa itulah Iblis laknatullah, dia tak pernah sibuk sebagaimana dia sibuk pada hari tersebut, kerana cuba nak menghalang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar daripada terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, takkan kamu sanggup nak sembelih anak kamu? Berdoa siang malam minta pada Allah supaya diberikan anak. Allah dah bagi anak pada kamu, tiba-tiba kamu nak sembelih?" Nabi Ibrahim kata, ini adalah perintah daripada Allah. Apapun perintah daripada Allah, tetap aku akan melaksanakan dia. Iblis berasa tak boleh makan, pi hasut pula Siti Hajar. "Wahai Hajar, pasal apa kamu biar anak kamu pi dengan suami kamu? Suami kamu nak sembelih anak kamu." Siti Hajar kata, takkan seorang ayah sanggup sembelih anaknya. Iblis kata apa? Bukankah kamu tengok tadi masa dia keluar bawa dengan tali dan pisau? Dia nak sembelih anak kamu kerana dia kata ini perintah daripada Allah. Siti Hajar kata, kalau ianya benar perintah daripada Allah, jangan kata anak, aku pun sanggup disembelih oleh suamiku. Iblis berasa tak lepas hasut pula Nabi Allah Ismail. "Hei Ismail, jangan duk seronok sangat. Ayah kamu nak sembelih kamu." Lalu kata ulama disebut di dalam tafsir, waktu itulah Nabi Ismail ambil ketua batu lempak kena mata Iblis, sehingga riwayat ada cerita kata buta sebelah mata, dilempak ketua batu oleh Nabi Allah Ismail ke arah Iblis yang cuba menghalang mereka daripada melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bawa Nabi Allah Ismail cerita kepada anak dia, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Hei anak kesayanganku, aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail tahu ayah dia Nabi. Mimpi seorang Nabi adalah mimpi yang benar, wahyu daripada Allah. Lalu kata Nabi Ismail, "Ya wahai ayah, laksanakanlah sebagaimana yang Allah perintah. If'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Nescaya Allah akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Cuma kata Nabi Ismail, aku ada beberapa permintaan. Wahai ayah, ikat tanganku kuat-kuat, selak bajuku, jangan beri kena darah, tajamkan masa pisaumu, laksanakanlah sembelihan dengan segera supaya kurangnya sakitku. Ni kita bila nak sembelih mendatang, Nabi suruh kepada kita, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah suruh kita buat ihsan ni dalam segenap segi perkara. Buat baik, bukan sahaja sesama manusia, bahkan sesama makhluk yang lain. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu nak membunuh binatang yang boleh membahayakan kamu, mungkin ada binatang yang makhluknya bersifat perosak, yang boleh mencedera, menyebabkan kamu, membahayakan kamu, memudaratkan kamu, bunuh dengan cara yang baik, yang tidak menyiksa dia. Tanam bangkai dan sebagainya, beri penghormatan, maknanya buat dengan cara yang elok. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Bila kamu nak sembelih binatang yang kamu nak makan, lembu, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya, maka perelokkanlah sembelihan kamu. Letak atas rusuk yang kiri, menghadap ke arah kiblat, tambak bagi elok-elok. Kalau orang yang mahir, dia tambak 3 kaki je, kaki hak belakang, dia tambak 3 je, satu dia lepas, beda dia nak kelupuk sekali lagi. Kemudian tajamkan mata pisau, sebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar, segerakan sembelihan. Tunggu sampai mati barulah kita ni melapah. Jangan duk kelupuk lagi, kita lapah dah. Kesian ke dia, beri ihsan kepada dia, buat baik walaupun dia binatang. Tapi Nabi SAW suruh kita buat ihsan.
Tajamkan mata pisau kita, segerakan sembelihan kita. Ni. Kalau sembelih banyak-banyak, jauhkan daripada kawan-kawan hak lain supaya dia tak jadi takut dan sebagainya. Ni sembelih depan dia, dia pun tahu Allah, lepas ni aku pula, dia kata. Tu yang kelupak kadang-kadang sampai putih tali, lintah jalan, lari, paksa suruh orang pergi ambil senapang pula, tembak dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita tak jaga benda-benda ni. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan penuh kerelaan hatinya berserah bulat-bulat kepada Allah. Nabi Ismail alaihi salam tahu nyawa dia akan dikorbankan oleh ayah dia sendiri. Serah diri bulat-bulat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kata apa? Qad saddaqtar ru'ya. Hei Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Makna kamu buat, laksana sebagaimana yang Allah perintah kepada kamu. Lalu Allah kata wa fadainahu bi dhibhin azim. Kami ganti sembelihan Ismail dengan satu sembelihan yang dibawa oleh malaikat daripada syurga, seekor kibas sebagai ganti kepada sembelihan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi kita tuan-tuan meneruskan gerakan korban yang dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Allah tak suruh kita sembelih anak kita pun. Allah tak suruh kita mengorbankan ahli keluarga kita pun, dah. Tapi Allah minta supaya kita korban sebahagian kecil daripada harta kita. Duit yang ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu yang ada dalam akaun kita tu mungkin hanya sekitar 700 ke 750. Kita ambil sebahagian kecil saja untuk kita masuk dalam bahagian korban kita, untuk kita buat ibadat korban. Tidak ada satu amal yang lebih dikasihi di sisi Allah pada hari 10, 11, 12 dan 13 lain daripada menumpahkan darah sembelihan korban ke bumi. Nabi kata belum sempat darah tadi mencecak ke bumi, sudah ada tempat di sisi Allah, makna dah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadat tadi. Ambil daging korban 1/3 kita makan, tabarruk, mudah-mudahan boleh keberkatan. 1/3 beri sedekah kepada fakir miskin. 1/3 kita hadiahkan kepada orang yang kaya di kalangan kita. Atau kita nak sedekah sebuah pun silakanlah. Buat dengan sempurna. Hadir pada majlis korban, tengok orang sembelih, berdoa pada Allah, Allahumma hadhihi minka. Ya Allah, natang korban ni adalah rezeki daripadamu. Aku boleh buat korban ni kerana engkau beri rezeki pada aku. Boleh buat 750, boleh buat ni sekok lembu, sekok kerbau ni adalah rezeki daripadamu. Wa ilaika. Dan hari ni aku buat korban kerana-Mu ya Allah. Fataqabbalha minna. Tolong terima ibadat korban ni daripada kami. Kama taqabbalta, sebagaimana engkau terima ibadat korban yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Muhammad dan juga Nabi-Mu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terima ya Allah, mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, peluang Allah beri kepada kita 4 hari dalam setahun ni je. Walaupun tahun lepas kita kata kita buat dah, tahun lepas balik sana pun kita buat dah, itu tahun lepas balik sana. Hak ni buatlah. Dah kita ada kelapangan rezeki. Tak usah duk bimbang, Allah ganti hak lebih baik daripada tu kalau kita sanggup korban pada jalan Allah. Ni tiap-tiap hari 2 malaikat turun ke bumi, berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Nabi kata, ya Allah, berikan kepada orang yang selalu membelanjakan hartamu pada jalan, yang selalu membelanjakan hartanya pada jalanmu ni, hak jenis pemurah ni ya Allah, berikan kepada dia khalafah, ganti hak lebih baik daripada tu. Dia korban 750, ganti hak lebih baik daripada 750. Allahu a'lam apa dia Allah nak beri. Tapi itu doa daripada malaikat. Tiap-tiap hari turun berdoa pada kita, pada orang-orang yang pemurah, yang selalu buat infak pada jalan Allah, buat kebajikan ni tiap-tiap hari.
Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada orang yang kedekut bakhil, tak mau belanja harta pada jalanmu, talafah, kebinasaan pada hartanya. Wal iyadzu billah. Kita nak hak mana tuan-tuan? Nak doa yang pertama tadi. Doa daripada malaikat yang pertama minta supaya Allah ganti hak lebih baik daripada apa yang telah kita belanjakan pada jalan Allah. Betul, orang yang pemurah ni Allah ganti kadang-kadang lebih baik daripada hak kita bagi pun. Tu tuan-tuan, kadang-kadang kita belanja orang makan bukan banyak mana pun, nasi sepinggan ayak secawan RM5. Sat lagi petang kita pi pula, lepas kita belanja dia makan, kita pi market, kita pi mana-mana tengok-tengok, orang tolong bayar, tolong belanja kat kita lebih besar daripada tu lagi. Allah ganti lah tu juga, tu hak dunia. Betul sebagaimana Allah sebut dalam Quran, apa yang kita belanjakan pada jalan Allah, fahuwa yukhlifu. Allah lah yang akan menggantikan yang lebih baik daripadanya, sama ada dunia ataupun pahala akhirat yang jauh lebih baik dan lebih besar daripada hak kita belanja pada jalan Allah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, jadi marilah sama-sama kita ambil peluang ni. Di antara satu amalan yang patut kita buat juga ialah takbir kita, yang dia panggil takbir muqayyad. Takbir yang mengiringi solat, dia bermula seawal pagi 9 Zulhijjah lagi. Makna kalau kita raya hari 10, subuh 9, subuh pagi Khamis lepas subuh tu boleh dah takbir tu. Boleh dah takbir pagi 9, lepas semayang subuh, lepas semayang zuhur, lepas semayang asar. Takbir yang mengiringi solat, lepas-lepas beri salam tu boleh dah takbir. Jangan kita duk kata pula, itu imam ni tak dandan nak raya. Tak, memang boleh dah. Cuma kita aja baru duk tahu, baru duk buat. Sehinggalah kepada waktu asar pada hari 13 Zulhijjah, takbir yang mengiringi solat pada hari-hari dalam bulan Zulhijjah bermula 9, 10, 11, 12 dan 13. Dia ada takbir muqayyad, dia ada takbir mursal dalam takbir raya kita ni. Hari raya Korban ni dia panjang waktu takbir dia. Lepas sembahyang subuh pagi 9 Zulhijjah, lepas beri salam tu terus takbir. Lagi baru, lepas tu baru nak wirid, nak berdoa apa. Sebab dia muqayyad, dia mengiringi solat. Tak kira lah solat tu solat fardu, solat sunat. Hatta kata sebahagian ulama, solat jenazah pun disunatkan pada hari-hari bermula daripada 9, 10, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita rebut peluang ni, peringatan untuk tuan-tuan, lebih-lebih lagi diri saya ni. Sebab kita tak tahu tahun depan jadi lagu mana, apa akuman nak main pun kita tak tahu. Tahun ni kita berdepan dengan suasana PKP yang kita sebelum ni tak pernah duk merasa dan tak pernah melaluinya. Tiba-tiba satu benda yang cukup besar pada tahun ni sehingga kita terhalang daripada nak melaksanakan ibadat seperti mana biasa. Ni Allah dah beri kelapangan. Rebutlah kelapangan ni untuk kita sama-sama buat balik ibadat yang mungkin kita ketinggalan dan sebagainya. Rebut, dan jangan kita duk tunggu tahun-tahun depan, kerana hak tahun depan tu kita tak tahu kok mana. Sebagaimana pesan seorang sahabat, idza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu hidup pada waktu pagi, jangan duk tunggu petang, jangan duk tunggu esok, jangan duk tunggu lusa, jangan duk tunggu tahun depan. Hidup hari ni. Ada peluang untuk buat hari ni, ada peluang untuk buat tahun ni, buat tahun ni, jangan duk tunggu tahun depan. Tahun depan tak tahu ke mana. Kalau hidup pada waktu pagi, belum tentu hidup pada waktu petang. Sihat pada waktu pagi, belum tentu sihat pada waktu petang. Lapang pada waktu pagi, belum tentu lapang pada waktu petang. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Bila kamu hidup pada waktu petang, rebut peluang untuk kamu cepat-cepat buat ibadat kebajikan. Jangan duk tunggu esok pagi. Pagi esok tak tahu kok mana lagi, tak tahu apa nak jadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama kita rebut ruang dan peluang ini bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.